Bagaimana ku biarkan penantian. Jujur ku cintamu kekasihku, percayalah di dalam tubuhku kau mengalir. Relakanlah dalam nafas hembus ku suarakan keinginan. Andainya ku rebah di sujud terakhirku, bisikan kalimat cinta teragu, jangan menangis. Batinku meraung memanggilmu, sulit ku rasakan merindumu. Harus bagaimana ku biarkan penantian. Jujur ku cintamu kekasihku, percayalah di dalam tubuhku kau mengalir. Relakanlah dalam nafas hembus ku suarakan keinginan. Andainya ku rebah di sujud terakhirku, bisikan kalimat cinta teragu, jangan menangis. Doa yang terbaik. Adab berterima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar membalas kebaikan orang lain sebagaimana sabdanya, barang siapa diperlakukan baik oleh orang, hendaklah ia membalasnya. Apabila ia tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, hendaklah ia memujinya. Jika ia memujinya, maka ia telah berterima kasih kepadanya. Namun jika menyembunyikannya, bererti ia telah mengingkarinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang mencurahkan semua kebaikan untuk saudaranya dengan hati yang tulus, orang seperti ini berhak dibalas kebaikannya dan disyukuri pemberiannya. Sikap berterima kasih amat ditekankan oleh Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, dia tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari. Di antara pujian yang terbaik untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita adalah ucapan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nabi SAW bersabda, barang siapa diperlakukan baik, lalu ia mengatakan kepada pelakunya,
Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ia telah tinggi dalam memujinya. Riwayat At-Tirmizi. Hargailah jasa orang lain dan mengucapkan terima kasih. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya dimiliki. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, لا أعبد ما تعبدون aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, ولا أنتم عابدون ما أعبد dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. لكم دينكم ولي دين. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. Doa menghindari wabak penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassalna bi dhil izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma sarif 'anna hadha al-waba' wa qina sharra ar-rada' wa najjina min at-ta'n wat-ta'un wal-bala' بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian. Kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpegang teguh padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabak ini dan ta'un dan bala bencana. Kami mohon dengan ihsan-Mu, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, lagi maha menguasai. Sesungguhnya Dikau maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wahai Tuhan yang berkuasa menolak bala, ya Allah, ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha pengasih. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha penyayang. Lindungilah kami daripada bala, wabak penyakit, kesempitan hidup, gempa bumi, mihnah dan fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lembah Kelang 91.5 FM.
Terus ikuti kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu bersama dengan saya Faiz Sejuk Osman. Setiap hari Khamis 9 malam kita nak bawakan rancangan baharu tahun 2022 ini, Kemuliaan Al-Mustafa. Kita bawakan bersama untuk bercerita tentang kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tak lain tak bukan, kali ini kita bawakan perbincangan kita, diskusi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Pindani, dan pun bersama dengan kita dalam talian untuk kita bawakan diskusi kemuliaan Al-Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, insyaAllah. Kita nak bawakan satu lagi tajuk perbincangan kita untuk kita dengarkan bicara bersama, tak lain tak bukan, dalam kemuliaan Al-Mustafa ini. Kita dah cerita minggu lalu tentang ketua semua Rasul yang diampuni kesalahannya. Kali ini kita nak bawakan tajuk syafaat dan doa istimewa buat umatnya. Anda boleh menonton terus siaran kemuliaan Al-Mustafa di Facebook Live serta YouTube kita. Sama-sama dengarkan diskusi bersama di Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Teruskan Ustaz untuk pengajian kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim khair. Makasih pada DJ kita Haji Faiz Sejuk Osman, hafizahullah mata'ubah sihatil wa'afiyah, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada malam ni kita dapat ke udara dan juga kita dapat menyambung pengajian kita di KIM FM, begitu juga live sekarang ni. Masya-Allah, mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat, keberkatan dan rahmatan, penjagaan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bicara kita pada malam ini berkenaan dengan kemuliaan dan kehebatan Rasulullah SAW dalam Syarful Mustafa ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan orang pertama yang memberi syafaat dan orang yang pertama yang diterima akan syafaatnya. Selain daripada itu, baginda sallallahu alaihi wasallam juga telah mempersiapkan untuk umatnya, menyediakan satu simpanan yang sangat istimewa, di mana setiap orang Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka satu doa yang paling makbul, doa yang paling mustajab. Dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah." Yang maksudnya, setiap orang nabi mempunyai doa yang dikabulkan, yang mana mereka telah pun berdoa dengannya. Semua nabi-nabi dan rasul telah pun berdoa dengan doa yang mustajab itu. Dan Allah Subhanahu wa taala rakamkan doa-doa para nabi dan rasul itu di dalam Al-Quranul Karim. Istimewanya kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa mustajab seluruh nabi-nabi yang telah pun mereka berdoa dengannya, Allah kumpulkan dalam Al-Quran, dalam kisah-kisah mereka. Jadi ketika mana kita baca Quran, tengoklah kisah-kisah para nabi dan rasul, dan bagaimana dengan doa-doa para nabi dan rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran. Sudah semestinya di antara doa-doa itu, itulah doa-doa mustajab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul. Jadi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap orang nabi dan rasul telah pun berdoa dengannya. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitulah juga dengan Nabi Nuh, Rabbi la tadhar minal kafirina dayyara
ya Tuhanku, jangan kau biarkan seorang pun orang kafir ya hidup, masya-Allah, ya orang-orang yang kufur dengan ajaran yang dibawa oleh ya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Begitulah juga dengan ya nabi-nabi yang lain, semuanya telah pun ya berdoa. Tetapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Sedangkan aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat nanti. Babuna fillah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kita simpan doa baginda yang paling mustajab, yang paling istimewa itu untuk memberi syafaat kepada umatnya di hari akhirat kelak. Inilah ayat istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat seluruh nabi-nabi dan rasul yang lain telah pun menggunakan doa yang paling mustajab itu untuk diri mereka sendiri atau untuk keluarganya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa yang paling istimewa itu untuk umatnya. Bahkan kita ambil maklum dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, kita kena letakkan ya cara fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah bagaimana baginda ini orang yang sentiasa mengutamakan umatnya. Ya, Nabi kita sentiasa mengutamakan umatnya. Dalam pertemuan kita yang lalu kita ceritakan Nabi kita masih lagi beristighfar setiap hari 100 kali. Sedangkan baginda telah pun diampunkan. Kenapa Nabi kita istighfar? Sebab tindakan baginda untuk umatnya. Ya, supaya umatnya mengamalkan. Dan menjadi sunnah ketika mana mengamalkan apabila mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dulu kita belajar tentang Syama'il Muhammadiyah. Dan dalam salah satu daripada riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik yang menyebutkan tubuh Nabi kita SAW berbau harum. Ya. Tetapi masih diceritakan Nabi kita pakai minyak wangi. Mungkin satu masa Faiz, kalau orang fikir logik, kalau dah tubuh harum buat apa pakai minyak wangi lagi? Ya. Kalau dah harum buat apa pakai minyak wangi lagi kan? Ya. Mungkin itu akan ada tak logik ni hadis Nabi tubuh badan wangi harum macam ya lebih pada kasturi. Kalau betul-betul Nabi kita harum macam kasturi, buat apa Nabi kita pakai minyak wangi lagi? Mungkin akan ada akal-akal logik yang memikirkan secara demikian. Maka sebab itulah para ulama lebih awal lagi berfikir daripada orang-orang yang sedemikian. Ulama mengatakan Nabi kita memakai minyak harum bukan untuk dirinya tetapi untuk umatnya, supaya saat umatnya memakai, umatnya dapat ganjaran pahala sunnah. Ya. Maka sebab itulah kita katakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita setiap tindakan baginda kita kena fikirkan dulu bahawa tiap tindak tanduk baginda sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa mementingkan umatnya. Kerana baginda adalah sebesar-besar rahmat untuk umat ini. Maka setiap tindakan baginda adalah untuk umatnya. Jadi dalam hal doa pun ada doa yang paling mustajab tetapi disimpan untuk syafaat kepada umatnya. Ya, maka tidaklah kita katakan melampau kalau kita klaim, kita katakan Nabi kita lah pembuka seluruh syafaat. Ya, kerana sebagaimana telah pun kita bicarakan dalam pertemuan kita yang lalu, bagaimana tiap-tiap orang Nabi dan Rasul itu tidak mampu untuk memberikan syafaat sebelum Nabi Muhammad SAW mengetuai mereka dalam memohon syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila kita sebut syafaat, maksud syafaat itu sendiri ialah permintaan pengampunan. Ya, permintaan pengampunan bagi orang yang melakukan dosa atau melakukan kesalahan ataupun kejahatan. Maka ia merupakan permohonan yang penuh kerendahan hati. Ya, permohonan yang penuh kerendahan hati. Nabi kita bukan minta-minta biasa-biasa. Nabi kita mohon tu dengan penuh kerendahan hati, merayu kepada Allah. Ya, untuk menghilangkan mudarat kepada umatnya dan untuk umatnya ini beroleh kebaikan
Ya, antara kebaikannya ialah dengan dimasukkan syurga. Antara kebaikannya lagi ialah dengan diampunkan dosa. Antara kebaikannya lagi ialah diangkat darjat dan martabat. Ada orang yang berdosa, maka dengan syafaat Nabi dia dapat pengampunan. Ada orang yang dia tak berdosa sebab dia tak buat dosa, maka dengan syafaat Nabi SAW dia dapat masuk syurga mungkin tanpa hisab. Ada orang pula masya-Allah dia dalam hal keadaan pernah melakukan dosa maka dengan syafaat Nabi dia dapat pengampunan. Ada orang yang masya-Allah berada dalam neraka, maka dengan syafaat Nabi dikeluarkan. Maka begitulah gambarannya syafaat yang dimaksudkan. Namun sebesar-besar syafaat Nabi kita ialah syafaatul uzma, syafaat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada baginda, sehingga Nabi kita katakan ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Akulah orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang akan diterima akan syafaatnya. Ini pun keistimewaan dan kehebatan baginda juga yang tak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Maka boleh dikatakan bahawa Nabi kita lah pemegang syafaat secara mutlak, kerana sebelum Nabi kita memberi syafaat, tidak ada seorang pun makhluk Allah yang boleh beri syafaat. Maka ini besarnya syafaat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu syafaatul uzma. Selain itu, ada juga orang yang mendapat syafaat baginda dengan barakah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Ada orang yang akan dimasukkan syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah golongkan kita tergolong dalam kalangan mereka, dan ibu ayah kita serta kaum kerabat kita. Amin. Dan ia juga merupakan syafaat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Allah menganugerahkan syafaat khusus sehinggalah 70,000 dalam kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dianugerahkan syurga tanpa hisab. Dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu zumratin min ummati yadkhuluna al-jannata 70,000 la hisab alaihim suratu kulli rajulin minhum suratul qamari lailatal badri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak memberitahu kepada kita bahawa angkatan pertama ataupun rombongan terawal dalam kalangan umatku yang akan masuk syurga 70,000 orang. Mereka masuk syurga tanpa hisab. Setiap wajah mereka itu, setiap orang dalam kalangan mereka wajahnya terang gilang gemilang, bagaikan cahaya bulan di malam bulan purnama. Maksudnya berseri-seri tiap-tiap orang daripada kalangan mereka itu. Ini syafaat khusus yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain dinyatakan Nabi kita berdoa lagi, minta supaya Allah tambahkan, maka digandakan tiap 70,000 kepada 70,000 lagi. Fastazattu Rabbi, aku minta lagi, kata Nabi kita, maka digandakan lagi tiap 70,000 kepada 70,000 lagi. Maka boleh dikatakan jumlah umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga ialah 70,000, darab 70,000, darab 70,000 dan 70,000, masya-Allah. 70,000 kuasa 3, masya-Allah. Begitulah hal keadaan yang digambarkan bagaimana dengan umat Rasulullah SAW yang akan masuk syurga tanpa hisab. Yang berikutnya, bila dikatakan syafaat juga dianugerahkan dan diberikan kepada orang-orang yang sudah seimbang kebaikan dan keburukan. Jadi masya-Allah bila ditimbang di mizan timbangan di hari akhirat kelak, dia punya mizan timbangan tu sama banyak. Kebaikan pun sama banyak, keburukan pun sama banyak. Ini macam mana ni, mana satu nak pergi ni, apakah nanti jadi ashabul a'raf tak, duduk di atas, duduk di tengah-tengah pagar, ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak,
maka kumpulan ini juga ya akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka barakah syafaat daripada doa Nabi kita yang mustajab tu ya, Nabi kita pohon kepada Allah sehingga akhirnya orang-orang yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya sama timbangan, pada ketika itu jadi berat ya timbangan amal dia disebabkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebabkan bantuan ya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebut tadi dah banyak ni. Yang pertama ialah syafaatul uzma. Ya, ni istimewa Nabi kita ni. Ya. Yang pertama tadi syafaatul uzma. Yang kedua ialah syafaat ya 70,000 yang akan masuk syurga. Itu pun berganda-ganda lagi. Ya. Yang ketiganya ialah syafaat ya kumpulan yang ya seimbang antara dosa dan pahala. Ya, maka dengan syafaat Nabi kita beratlah ya mizan timbangan amal dia sehingga dia juga dimasukkan ke dalam syurga. Yang berikutnya ya yang keempat, syafaat yang diberikan kepada sekelompok manusia yang telah melakukan dosa sehinggalah mereka ini dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mereka ni berhak masuk neraka disebabkan dosa lebih banyak daripada pahala. Ya, disebabkan dosa lebih banyak daripada pahala. Ya, belum dimasukkan lagi. Tapi mereka ni ya dari segi kita katakan ya hukum bila tengok ada di mizan timbangan hisab nanti ya ahli neraka lah kalau macam ni. Ya, disebabkan apa? Disebabkan ya dosa dia yang banyak. Namun berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka dapat masuk syurga. Ya, mereka dapat masuk surga. Dalam sebuah hadis disebutkan daripada Imran bin Husain ya radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bagaimana ya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannah. Ya, akan dikeluarkan satu kaum yang dah pun ditentukan nanti masuk neraka, tapi mereka tu tak dikeluarkan ya daripada golongan itu, iaitu dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhuluna al-jannah, maka mereka akan masuk syurga kata Nabi. Ya, yusammunal jahannamiyyin, masya-Allah. Ya. Namun ya mereka ini akan dikenali ya oleh orang lain ya, walaupun mereka ni ya dah dikeluarkan daripada senarai ahli neraka ya, tetapi ada pengenalan pada mereka ya, iaitu mereka dikenali dengan ya mantan penghuni neraka Jahannam, Jahannamiyun. Ya, Jahannamiyun ni maksudnya apa? Bekas-bekas penghuni ya neraka ya. Kalau di zaman kita ni mungkin ya, kalau dalam penjara tu orang yang baru keluar penjara macam itulah ya, maksudnya bekas panduan ya. Jadi dikenali nanti di hari akhirat pun ada pengenalan yang macam tu ya, ada pengenalan yang macam tu ya, mereka yang diselamatkan daripada api neraka. Yang kelima ya, di antara syafaat dan ya kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan juga ialah syafaat yang diberikan untuk mengangkat darjat dan menambah kemuliaan para penghuni syurga. Ya, orang-orang ni dah masuk syurga dah. Ya, tetapi dengan syafaat Nabi kita dia ditinggikan lagi darjat. Ya, dia ditinggikan lagi darjat. Ya, contohnya ialah ya orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita katakan orang yang paling hampir denganku di hari akhirat kelak ialah ya aktsaruhum salatan alayya, orang yang banyak berselawat ke atas diriku. Ya, maka dengan sebab itulah ya perbanyakkanlah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyakkanlah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Ya, jangan duk berkira-kira. Ya, banyak mana kita nak selawat. Jangan duk berkira-kira. Ya,
ulama mengatakan bahawa besar kelebihan berselawat kepada baginda ni, selain daripada kita dapat syafaat dengan bantuan Rasulullah SAW, orang yang banyak berselawat ni juga nanti ditinggikan darjat dan kedudukan, sehinggalah berhampiran dengan Rasulullah SAW. Dah lah kat dunia ni pun kita dah jauh dah, 1000 tahun lebih dah ni, tak pernah tengok baginda Nabi walaupun kita beriman dengan baginda. Maka jangan di hari akhirat nanti pun jauh juga, sedangkan kita ada peluang untuk dekat, ada peluang boleh beli tiket first class. Kenapa kenapa tak nak ambil, kenapa tak nak ambil, dah ada peluang, ada peluang, laluan VIP terbuka luas, kenapa tak nak ambil, maka jangan merugikan diri sendiri di hari akhirat kelak, baru menyesal. Sebab itulah hari akhirat ni dinamakan yaumul khasarah, hari penyesalan. Sebab apa? Orang yang buat baik pun menyesal juga, menyesal tak buat banyak lagi, menyesal tak buat banyak lagi. Maka begitulah juga orang yang berselawat pun nanti dia menyesal juga. Sebab apa? Menyesal sungguh tak selawat banyak lagi. Kalau selawat banyak lagi mungkin dekat lagi, mungkin dekat lagi dengan Rasulullah SAW. Maka perbanyakkanlah berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan selain daripada itu, kita juga kena jadi umat yang bijak dalam kita mencari peluang untuk jaminan syafaat. Selain daripada selawat, Nabi kita jamin syafaat kepada siapa yang mengamalkan doa selepas azan. Mengamalkan doa selepas azan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah. Kita terima kasih pada Radio Hakim yang selalu menyiarkan doa ni, dan kebanyakan kita dapat hafal doa ni disebabkan selalu kita dengar, bukan kita pergi cari buku mana nak mengapai tu, tak tak ada, kita pergi cari buku mana pun, tapi disebabkan selalu kita dengar daripada budak-budak lagi duk dengar dah azan aja ada doa ni, azan dia ada doa ni, maka dia jadi satu kelaziman yang menyebabkan kekal dalam ingatan kita doa ni. Nabi kita kata apa? Siapa yang mendengar azan dan setelah itu dia membaca doa selepas azan tadi, maka nanti dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Orang ni pasti kota syafaat tu dia ada. Dia akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Maka ni jaminan yang besar daripada Nabi SAW. Rebut peluang, rebut peluang untuk kita dapat syafaat ni, iaitu jangan diabaikan, jangan diabaikan jawab azan dan mendoakan maqam yang tinggi lagi terpuji kepada Rasulullah SAW. Nanti orang itu pasti dia akan mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Ustaz, nak selawat banyak pun tak dan Ustaz, saya ni sibuk, kadang-kadang bukan sibuk pun tapi saja menyibuk je kita ni, biasanya gitulah, tapi tak tahulah, mungkinlah dalam kehidupan ni manusia ni macam-macam ragam, macam-macam ragam. Kadang-kadang kita nampak macam tak sibuk tapi kepala otak dia sibuk sungguh, mikir macam-macam, jadi mungkinlah tak nak selawat 100 kali tak mampu, nak selawat 1000 kali pun tak mampu juga, tak mampu juga. Paling kurang tidak selawatlah 10 kali pagi, 10 kali petang, kalau tak boleh juga tak tahulah, tak rugi apa pun, bukan sekali selawat sampai jatuh 4 gigi. Kalau jatuh 4 gigi lain lah, ni tak rugi apa pun, tak rugi apa pun, takat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kejap aja, kejap aja 10 kali, pagi sekali, petang sekali,
Kalau payah sangat tu disiplinkan selepas sembahyang. Selepas sembahyang subuh tu mesti buat. Dalam perjalanan naik kereta pagi tu daripada duk meraban dengan lagu entah apa-apa tu, mula-mula dengan cara selawat dulu. Selawat pada baginda Nabi. Selain pada kita amalkan adab kenderaan, baca doa dan sebagainya, maka selawat 10 kali. Nanti nak balik pada office pun sama juga. 5 petang tu selawat pula 10 kali. Cukuplah. Kuota 20 kali sehari. Sebab apa? Dalam sebuah hadis daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu menyebutkan man shalla alayya hina yusbiha 10 wa hina yumsi 10 adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah. Sesiapa yang berselawat kepadaku pada pagi hari sebanyak 10 kali, kemudian berselawat juga pada petang hari sebanyak 10 kali, dia akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah. Orang tu akan dapat syafaatku di hari kiamat. Maka memperbanyakkan selawat tu lebih-lebih lagi lah. Ini modal paling kurang lah. Modal paling kurang. Kalaulah dengan kita tak mampu. Nak banyak-banyak ni tak mampu. Ada seorang sahabat tanya Rasulullah berapa banyak dia nak selawat. Nabi kita katakan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya dia nak selawat. Dalam hadis yang lain hari Jumaat, fa'aksiru, perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Masya Allah. Itu semua perintah untuk memperbanyakkan selawat. Sekurang-kurang selawat ni 10 kali pagi, 10 kali 10 kali petang. Janganlah takat main modal selawat yang wajib aja. Itu pun sebab Allah wajibkan kena selawat dalam sembahyang. Kalau tak selawat dalam sembahyang tak sah. Maka pakai modal yang wajib aja. Selawatlah bagi banyak. 10 kali pagi, 10 kali petang, itu sekurang-kurangnya. Berikutnya ada juga selawat, ada juga syafaat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita janji nanti kita akan dapat di hari akhirat. Selain daripada kita katakan tadi janji Nabi kita syafaat dengan bila kita berselawat dapat syafaat, itu janji Nabi. Begitulah juga apabila kita membaca doa selepas azan, itu janji baginda. Dan istimewa lagi, Nabi kita janji juga dengan janji yang lain. Bahkan bukan hanya sekadar syafaat baginda, bahkan ini juga merupakan keizinan orang lain untuk bagi syafaat. Ini istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahlah Nabi kita tu pemilik syafaat, Nabi kita pula boleh bagi pula kita katakan waran syafaat pada orang lain. La ilaha illallah. Begitulah istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang wanita Ansar, la yamutu li ihdakunna thalathatun minal waladi fatahtasibahu illa dakhalatil jannah. Qalat imra'atun minhunna awisnain ya Rasulullah. Qala awisnain. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang maksudnya, tidaklah ada dalam kalangan kamu seorang perempuan yang meninggal 3 orang anaknya. Seorang perempuan yang meninggal 3 orang anaknya. Maka kamu berserah kepada Allah mengharapkan pengampunan ke atas anaknya serta menghadapinya dengan sabar. Fatahtasibahu, maka dia pun pasrah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di atas ujian tersebut. Ini merupakan satu ujian yang besar sebenarnya dalam kehidupan. Kita pernah tengok orang yang meninggal anak dia. Kita sebagai sahabat, kita sebagai kawan, kita boleh cakap aja sabar nak, tenang nak, kita boleh cakap. Tetapi macam peribahasa kita kata,
berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Berat lagi bahu yang memikul. Begitulah hal keadaannya saudara-saudara kita yang ditimpa musibah dengan kematian. Mudah-mudahan Allah gandakan ganjaran pahala, Allah tabahkan hati mereka. Amin. Amin. Jadi apabila seorang yang kematian sampai 3 orang anak, tetapi dia pasrah kepada Allah, dia sabar di atas ujian tersebut, maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan dapat syurga. Ini jaminan syurga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat melalui jaminan, kata para ulama. Ini merupakan syafaat melalui janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di hari akhirat orang-orang ini juga akan beroleh syurga berkat syafaat janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal keadaan Nabi kita berkata demikian, salah seorang wanita dalam kalangan mereka kata, "Ya Rasulullah, yang 2 macam mana pula?" Dia ni anak dia 2 orang meninggal. Takkan dia tak dapat syurga? Nabi kita kata, "Ya, yang 2 pun sama." Masya Allah. Ini kebijaksanaan para sahabat dulu, mereka mencari peluang. Takkan 2 pun tak boleh. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berikan. Itulah besarnya kita katakan kelebihan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apabila baginda ialah pemegang kunci syafaat dan baginda memberikan syafaat. Itu banyak lagi berkenaan dengan kelebihan-kelebihan syafaat ni. InsyaAllah kita akan sambung seketika nanti. Kita berehat seketika. InsyaAllah kepada anda boleh terus menonton dan mendengarkan rancangan Kemuliaan Al-Mustafa kembali selepas ini berkaitan dengan syafaat dan doa istimewa buat umatnya dalam Kemuliaan Al-Mustafa kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kuala Terengganu 100.2 FM. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zahra, Resolusi, Kelvin Bertanya, Tahsinul Ibadah, Tarbiyah, Tadabbur dan Lensa. Ikuti bersama dalam Aspirasi 10 pagi hingga 1 petang bersama Nur Hayati Paradi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut 2, baju 2. Semualah 2. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih 2. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Ekspresi 8 malam hingga 12 tengah malam bersama Faiz Haji Osman berkongsi rancangan inspirasi lirik, bicara adab, kabar orang muda, legasi, kemuliaan Al-Mustafa, Yasin malam Jumaat, kemudi hati, forum bicara ad-din dan carta ekspresi. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk Kemuliaan Al-Mustafa. Kita bawakan rancangannya. Anda boleh terus menonton sama ada menerusi live Facebook IKIM FM, juga di YouTube channel kami IKIM. Kita bawakan tajuk bicara kita untuk kali ini. Kepada anda yang baru je ikuti siaran ini, ini rancangan baru kita bawakan tahun 2022. Kemuliaan Al-Mustafa ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, dan insyaAllah tajuk yang dah kita dengarkan banyak keistimewaan dan kemuliaan baginda Rasulullah SAW tentang syafaat baginda yang dah pun kita dengarkan bersama. Semoga saya, Al-Fadhil Ustaz dan semua kita akan beroleh syafaat Rasulullah SAW nanti insyaAllah. Ustaz, kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita. Ustaz, silakan. Subhanallah, baru seketika tadi kita bicarakan sampai dah 6 dah syafaat.
Ya, Rasulullah SAW ya, aneka ragam. Terima kasihlah pada kawan-kawan yang tolong catat. Ya, nanti boleh jadi kita katakan ya, satu jariah yang berpanjangan kepada kita. Apabila dibaca oleh kawan-kawan yang lain ya, dapat maklumat, dan selain daripada maklumat dapat mengamalkan apa jaminan-jaminan ya, syafaat Rasulullah SAW. Ya, syafaat yang keenam ini ialah dalam bentuk janji Rasulullah SAW yang Nabi kita janjikan, dan di hari akhirat nanti akan ya, diberikan sebagai syafaat juga. Masya Allah. Dalam sebuah hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Sayyidah Aisyah ni, lalu Nabi kita katakan, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatun minal waladi lam yablughul hissa illa ji'a bihim yaumal qiyamah hatta yuqafu ala babil jannah fayuqalu lahum udkhulul jannah fayaquluna hatta yadkhulu abauna fayuqalu lahum udkhulu antum wa abaukumul jannah. Masya Allah. Tidaklah dua orang muslim yang meninggal dunia, di antara keduanya ada 3 orang anak. Nah, ya, mereka adalah 3 bersaudara. Maksudnya tidaklah seorang Islam yang meninggal, anak-anak dia ni ya, dalam hal keadaan ya, masih kecil, yang belum berusia dewasa, yang masih kecil, kecuali Allah akan datangkan mereka pada hari kiamat sehingga didirikan pada pintu-pintu syurga, lalu dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam syurga. Anak-anak yang meninggal lebih dahulu daripada mak ayah ni akan dibangunkan dan dia menunggu di hadapan pintu syurga. Ya, kata Nabi, ya, akan menunggu ibu ayah dia di hadapan syurga. Masya Allah. Sebab itulah ya, tiap-tiap kali bila kita solatkan ya, jenazah kanak-kanak, kita doakan, ya Allah, jadikanlah ya anak ini sebagai penebus orang tuanya di hari akhirat kelak. Itu antara doanya. Kerana mereka ini Masya Allah akan menunggu orang tuanya ya, di hadapan pintu syurga. Dan apabila dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga, maka mereka menjawab, kami tidak akan masuk sehinggalah ibu ayah kami juga dimasukkan. Masya Allah. Ya, kami tak akan masuk. Anak-anak ni kata, kami tunggu sini, kami tak nak masuk sampailah ya ibu ayah kami juga ya dimasukkan ke dalam syurga. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah kamu dan juga ibu bapa kamu ke dalam syurga. Ya, maka diperintahkan, masuklah kamu dengan mak ayah kamu sekali. Ini juga merupakan jaminan syafaat ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ya, mereka yang ditimpa musibah dengan kematian anak, bersabarlah. Ada janji besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ya, kita dalam hal keadaan ya, susah hati, kita dalam hal gelisah dan sedih. Memang ya, kesedihan itu tak dapat dielakkan, tetapi janganlah sampai kita tak dapat terima ketentuan Allah ya. Pasrahlah, insya-Allah nanti kita akan beroleh yang besar yang dijanjikan. Begitulah juga di antara syafaat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, masya-Allah ya, dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ya Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jarang-jarang kita dapat dengar hadis Sayyidina Umar ni ya. Hanya beberapa hadis saja yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ya, yang mana ya, dalam riwayat Imam Muslim, ma minkum min ahadin yatawaddau aw fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Masya Allah. Tidaklah seorang kamu berwudu dan memenuhi kesempurnaan wudu. Ya, Sayyidina Umar riwayat daripada Nabi kita pesan, tidaklah seseorang yang apabila dia berwudu dan dia menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu ni bermaksud kita buat semua yang sunat-sunat tu jangan tinggal.
Ya, kadang-kadang ada yang tinggal basuh tangan langsung komo aja. Ya, basuh tangan dia tak buat. Ya. Kadang-kadang ada yang tinggal ya masukkan air ke hidung. Ya, kadang-kadang basuh kepala lah tapi calik kat depan aja. Ya, masya-Allah. Sunatnya satu kepala. Ya, sunatnya satu kepala. Ya, bukan takat ya calik ke depan aja. Nanti di hari akhirat masya-Allah semua bangsa lain bercahaya satu kepala. Disebabkan apa? Wuduk yang sempurna akan menjadi cahaya di hari akhirat. Ya, tiba-tiba nampak sekumpulan orang semua cahaya ke depan aja. Itu tanda itu mungkin orang Malaysia barangkali. Ya, sebab apa? Ya, ramai yang wuduk macam tu. Ya, jadi ya wuduk bagi sempurna. Sebab apa ni? Penting ni hadis ni. Ya. Tiadalah seorang kamu berwuduk dan menyempurnakan wuduknya. Ya, sesudah dia berwuduk dengan sempurna, dia pun berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Dia ucap ucapan tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Selepas dia wuduk, dia ucap syahadah ni. Ya. Akan dibukakan baginya pintu-pintu syurga yang 8. Masya Allah. Semua ke-8 pintu syurga dibukakan. Dan dia berhak masuk daripada mana-mana pintu yang dia mahu. Masya Allah. Ini juga merupakan jaminan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bermaksud daripada kata-kata baginda dalam bentuk syafaat, iaitu menguntungkan siapa yang mengamalkannya di hari akhirat kelak. Ya, maka ini di antara syafaat yang besar yang patut ya kita rebut. Amalan yang sangat mudah. Ya, amalan yang sangat mudah. Selepas wuduk aja ucap kalimah syahadah, Masya Allah. Ya, amalan yang sangat mudah tetapi besar kelebihannya. Baik. Yang berikutnya, dalam kalangan ulama juga ada menyatakan kebesaran dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sehinggalah Nabi kita juga diizinkan untuk memberi syafaat kepada mereka yang berada di dalam neraka dengan diringankan azab. Ya, diringankan azab. Ya, mereka tak dikeluarkan tapi diringankan azab. Ya, ini bagi mereka yang meninggal dunia dalam hal keadaan kufur tetapi ada kita katakan baktinya ya dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi mereka ini dapat keringanan azab, diringankan azab. Yang berikutnya syafaat juga, syafaat yang ke berapa dah tahu, banyak sangat dah sebut ni, 6, 7, 8. Yang ke-8 syafaat yang khusus untuk penduduk Madinah. Syafaat yang khusus untuk penduduk Madinah. Sebab itulah Masya Allah bila kita ziarah ulama-ulama kita terutama yang dah berumur. Saya pernah pergi ziarah Habib Zain bin Sumain hafizahullah wa mata'allah bi sihatin wa afiyah. Maka ketika itu ada rombongan daripada India datang sekali. Mereka nak jemput Habib Zain untuk datang ke satu perhimpunan di India. Maka kata Habib Zain, kalaulah kamu jemput waktu aku umur 50-60 dulu mungkin aku pergi. Tapi sekarang ni usia yang macam ni aku dah tak nak tinggal Madinah. Usia yang macam ni aku dah tak nak tinggal kota Madinah. Maksudnya apa? Ya, berharap sangat mudah-mudahan menjadi ahli Madinah yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu fiha. Sesiapa yang berkemampuan untuk meninggal dunia di Madinah, maka meninggallah di sana, kerana aku akan memberi syafaat kepada mereka yang meninggal dunia di Madinah. Masya Allah. Meninggal di Madinah ni pun pilihan Allah, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berkemampuan meninggal ni maksudnya apa? Orang yang berulang alik, orang yang kalau mampu tinggal di Madinah dia akan tinggal dengan lebih lama, itu maksud dia.
Bukan pergi kota Madinah terjun bangunan pula sebab nak meninggal di sana. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Maksudnya meninggal dalam keadaan taat. Meninggal dalam keadaan taat. Meninggal dalam hal keadaan ada kerinduan yang sangat mendalam untuk dia berada di kota Madinah sehinggalah dia berulang-ulang kali, ya Allah, mudah-mudahan Allah rezekikan saya, Faiz dan juga semua kita dianugerahkan rezeki mengerjakan umrah dan juga ziarah kepada Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita jadi ahli Madinah. Jadi Nabi kita katakan siapa yang mampu untuk meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah. Maksudnya macam kita katakan ikhtiar Habib Zain tadi, bila dah berusia lanjut ni dah tak nak keluar dah pada Madinah. Nak tinggal di Madinah aja. Mudah-mudahan mengharap menanti hidup, menanti datangnya ajal di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Itu syafaat yang khusus untuk orang yang meninggal di kota Madinah. Ia juga merupakan syafaat yang ada bagi Rasulullah SAW di hari akhirat kelak. Yang begitulah juga daripada dalam sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man ja'ani za'ira. Sesiapa yang datang, barang siapa yang menziarahiku, siapa yang datang kepadaku untuk berziarah dan semata-mata tujuan untuk menziarahiku, dia pergi ke Madinah tu semata-mata nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pergi Madinah sebab nak bisnes kurma, bukan. Pergi ni sebab semata-mata nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ja'ani da'ira, siapa yang datang untuk ziarah aku, la ta'maluhu hajatan illa ziyarati, yang mana dia tidak mengamalkan, tak melakukannya iaitu kecuali semata-mata untuk berziarah kepadaku. Kana haqqan alayya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah, maka wajiblah bagiku untuk mensyafaatinya. Tadi waktu kita bicara berkenaan dengan orang yang meninggal di Madinah, Masya Allah, ada dalam kalangan kita terdetik, ya Allah payahnya, bukan semua orang dapat, nak meninggal di Madinah, Masya Allah, bukan semua orang dapat. Tetapi bila kita baca hadis yang kedua ni rasa lega sikit. Bila baca hadis yang kedua ni rasa lega sikit. Siapa yang datang ziarah kepada aku, yang tujuan yang mengamalkan itu semata-mata kerana ziarah, maka pastilah nanti aku memberi syafaat kepadanya. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan peluang ziarah Rasulullah SAW. Kalaulah tak ada peluang meninggal di Madinah pun, peluang ziarah itu juga sudah mendapat syafaat Rasulullah SAW di hari akhirat kelak. Itulah yang lebih kurangnya yang dapat kita bicarakan pada malam ni. Masya Allah, begitu banyak syafaat-syafaat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam bentuk janji baginda juga jadi syafaat, selain daripada doa baginda yang mustajab itu menjadi sebab kepada keseluruhan syafaat. Wallahu a'lam. Amin, amin. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Bicara kita dalam kemuliaan Al-Mustafa, begitu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dihadiahkan buat junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya melimpah kerahmatan itu buat kita umatnya. Dan yang paling penting macam saya sebutkan tadi, kitalah ambil peluang sama-sama, saya dan juga anda, untuk sama-sama kita beroleh dan juga raih rebut peluang yang ada untuk dapatkan sebanyaknya syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita doa semoga kita berkumpul nanti bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Ustaz, terima kasih banyak untuk kesempatan kita kali ini berkongsi ilmu bersama dalam kemuliaan Al-Mustafa dengan tajuk kita syafaat dan doa istimewa buat umatnya. Kembali semula pertemuan kita minggu hadapan setiap hari Khamis 9 malam. Terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buat anda terus ikuti kami, pastinya dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami, dan insyaAllah kembali ulang siar Kemuliaan Mustafa ini hari Sabtu ini jam 9 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Buku Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Cabaran di Malaysia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Buku yang mengandungi 6 bab ini disusun mengikut urutan bagi memudahkan para pembaca memahami perkara-perkara yang dibahaskan. Antaranya termasuklah konsep harta dan hukum serta falsafah faraid menurut Islam. Selain itu, kupasan isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris dalam menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta turut dibincangkan. Dapatkan buku terbitan IKIM ini di www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 03-6204-6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Marilah kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad. Setiap detik, setiap saat bibir mengucapkan kalimah Allahumma salli ala Muhammad. Marilah kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad. Nanti apabila di akhirat InsyaAllah moga selamat mendapat rahmat dan juga syafaat. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رسول الله يا حبيب الله. Beruntungnya kami dirinduimu, walau tidak pernah bersua, tidak pernah kau lupakan pada kami. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami juga terlalu merindukanmu. Ya Allah, kami terlalu ingin bersama Rasulullah ala Muhammad sallallahu
Seimbangkanlah antara kerja dan cuti. Jangan terlalu gila kerja.